Saya kerap mimpi bayi, tapi belum sampai tahap menyusukan bayi lah. Tapi bayi tu berada dekat tu memang selalu. Saya punya masalah memang lengkap kot. Sebab mata memang pernah terpandang-pandang. Telinga memang mudah mendengar, terutama kalau saya seorang-seorang lah. Kenapa kamu ganggu isteri orang? Cakap. Okey bang, tu sikit. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan takdir Allah kita bertemu hari ini setelah beberapa bulan kita merancang. Syukur Alhamdulillah, Allah mudahkan dan Allah aturkan perancangan kita. Banyak antara pesakit dah rancang, dah booking, tiba-tiba cancel last minute. Kerana ada pesakit-pesakit yang mereka ini dikawal sepenuhnya sampai bila nak pergi ubat je dia rasa sihat. Bila nak pergi ubat je ada bisikan-bisikan yang mengatakan kau tak sakit, buat apa kau nak ubat, dan pelbagai lagi lah. Maksudnya bila dia nak pergi rawat je akan ada serangan-serangan yang buatkan dia ni cancelkan rawatan. Subhanallah. Jadi syukur Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan kita ni akan memberikan kebaikan-kebaikan dan akan mendapat redha Allah, dan Allah akan kabulkan apa sahaja permintaan kita, insya-Allah. Jadi kepada penonton, kami berada di sekitar Bagan Lalang, Selangor, Alhamdulillah, untuk merawat keluarga ini. Jadi sebelum kita mulakan rawatan, nanti ambil mic ni, boleh ceritakan ada tak petanda-petanda mimpi pelik yang dialami? Ada tak sakit-sakit ataupun simptom-simptom gangguan yang dialami lah? Boleh sharing dan juga ceritakan. Mula pada awak. Naik ke atas sikit, rapat sikit. Okey. Nama saya Azahida, saya berumur 17 tahun. Okey. Dan buat masa ni Alhamdulillah saya tak ada rasa apa-apa dan tak pernah diganggu lah oleh benda-benda yang itulah. Okey. Sebelah? Saya selalu mimpi ular yang berwarna-warna dan kadang-kadang pernah digigit dan kadang-kadang tidak pernah digigit lah, tapi sering mimpi ular. Kerap mimpi ular lah. Ada sakit-sakit tak? Tak ada. Period terganggu tak? Sorry? Period? Tak. Okey lah, period stabil lah. Okey. Sebelah? Okey, saya kerap mimpi bayi, tapi belum sampai tahap menyusukan bayi lah. Okey. Tapi bayi tu berada dekat tu memang selalu. Dan selalu mengalami lebam-lebam. Okey. Sekali lebam tu 2 tempat lah. Macam tu. Selain daripada tu tak ada. Ada ditindih ketika tidur? Kalau ditindih pun sangat lama pernah berlaku, masa zaman belajar lah. Tapi yang paling baru ni pernah mengalami, saya rasa ada tiupan di tengkuk. Masa saya tiupan? Macam ada orang hembus. Macam ada orang hembus lah. Masa tengah buat kerja, tapi tengok tak ada apa-apa.
Saya susah tidur malam. Lepas tu kerap sangat dihempap lah. Kerap dihempap. So emosi terganggu lah. Ada tak mimpi perempuan ke? Mimpi tu bang, Nenek tua ke? Ataupun apa ke? Perempuan muda ke? Datang dalam mimpi? yang baru-baru ni saya ada mimpi seakan perempuan tua jugalah. Tapi dia macam arwah mak saya. Tapi bila dekat tu dia Berubah wajah? berubah. Dan dia ada bagi saya minum. Minum air? Saya rasa saya terminum. Subhanallah. Okay. Simptom sakit ada tak? Sistem sakit sekarang ni kat tangan. Pergelangan tangan? Pergelangan tangan lah. Okey. Yang tiba-tiba sakit pula. Tiba-tiba macam ada serangan Tiba-tiba saya ada serangan. Itu sajalah. Sebelum ni pernah buat rawatan? Saya tak pernah. Tak pernah lagi? Tak pernah buat apa-apa rawatan. Okey. Cuma Sekarang yang ada rasa tak selesa tak? Rasa berdebar, rasa takut, rasa tak senang duduk, ataupun tadi sebelum kami datang dah mula rasa nak terberak, nak terkencing, dah mula rasa resah? ada sikit lah bang. Ada. Dah terberak dah ada. So rasa tak sedap pun ada. Okey, sebelah? Saya punya sebelum tu Assalamualaikum. Saya punya masalah memang lengkap kot. Sebab mata memang pernah terpandang-pandang. Telinga memang mudah mendengar, terutama kalau saya seorang-seorang lah. Saya pergi mana-mana, kalau sewa hotel ke mana ke, keraklah dengar jarum jatuh, orang tarik kerusi kan. Orang kat luar tu, walhal tak ada orang penyewa lain datang pukul 4 pagi, tapi saya dengar orang pakai kasut tinggi tarik beg roda. Jadi telinga tu memang perkara biasa dah. Maksudnya hijab mata dan telinga terbuka lah. Lepas tu sekarang dah kerap mula rasa. Saya ada rasa orang berdiri kat belakang saya. Kerap rasa. Lepas tu kalau saya pergi toilet, kalau toilet bawah ni, padahal tak ada anak kecil dah. Dengan budak berlari, kita duduk sekejap je tu. Dia sangat mengganggu saya. Tangga ni dulu memang ada gangguan, tapi dah adalah dah masa baru pindah dulu ada. Lepas tu saya memang kerap mimpi orang lelaki-lelaki lah. Kerap mimpi lelaki memang terlalu kerap. Lelaki tu watak yang sama ataupun berubah-ubah? Berubah-ubah, dan ada yang saya kenal, ada yang saya tak kenal, ada yang muda, ada yang umur-umur saya. So saya terlalu kerap mimpi. Dan badan saya memang selalu lebam lah. Hampir setiap hilang yang ini muncul sini kaki. Silih berganti lah. Silih berganti ni, baru ni kat perut. Tadi saya pergi toilet kat perut merah. Saya tak tahu lah apa benda tu. Merah. Sebelum ni buat rawatan pernah? Pernah 2 kali. 2 kali memang juga. Ketika rawatan tu memang dikendali lah ataupun kerasukan lah? Masa ustaz tu bacakan kan, dia pegang kepala saya, so memang saya menangis, meraung. Tapi pada saya tahap yang masih sederhana. Masih boleh mendengar lah. Saya dengar, saya sedar apa saya buat. Tak tahu kenapa menangis semua lah. Dan on the way sebelum tu on the way nak sampai rumah ustaz tu pun saya dah mula rasa nak lari. Lepas tu sekarang ni memang saya mudah rasa nak lari. Sekarang makcik ada rasa apa tak sekarang berdepan dengan saya? Sekarang dada saya macam nak marah je ni. InsyaAllah tenangkan diri. Silap sikit je kan saya meletup dah ni. Lepas tu saya tak suka sebenarnya. Tak suka. Macam mana kan? Tapi lawan dulu ikut je lah. Lawan dulu. InsyaAllah. Kita fikir satu, kita manusia sebaik-baik kejadian, kita lebih hebat pada bangsa jin. Tapi sekarang saya nak cakap, saya memang dah baru je pencen dalam setahun ni. Jadi bila kita pencen tu, kita pun nekat nak tingkatkan kerohanian kita. Tapi yang saya perasan, lagi saya nak buat, lagi badan saya sengal-sengal, sakit, jadi malas. Jadi malas. Ada perlawanan. Bila seseorang dalam tubuhnya ada jin, bila kita buat amalan, dia akan ganggulah. Maksudnya amalan tu sebenarnya membuatkan dia cedera ataupun merasa panas. Contoh kita amalkan zikir, kita baca Quran, dalam keadaan kita membuat amalan-amalan ni, dia di dalam tubuh dia terefek. That's why lah dia menyerang, menyakiti kita. Cuba kita stop, tak sakit pula. Bila kita berzikir, sakit. Dekat situ kita nampak bahawa ayat-ayat Al-Quran ni sahaja menyerang ataupun menyakiti mereka. That's why lah dia akan ganggu 3 benda lah. Bila seorang kena gangguan jin, dia akan ganggu fizikal, menyakiti. Yang kedua, dia akan ganggu emosi. Yang ketiga, dia akan ganggu ibadah. Emosi tu takut tanpa sebab,
baran tanpa sebab dan juga sedih tanpa sebab. Dia tiba duduk seorang nangis. Kenapa mak nangis? Entah, mak pun tak tahu. Jadi dia akan ganggu 3 benda ni. Apapun kita manusia, kita yakin Allah jadikan kita sebaik-baik kejadian. Kita paling mulia daripada segala penciptaan Allah yang lain. InsyaAllah hari ini kita bertemu, kita akan usaha sehabis baik. Dan mudah-mudahan doa seorang ibu ni kabul. Semua nanti dalam hati tekadkan betul-betul, pasrahkan betul-betul diri pada Allah Ta'ala. Kita yakin hari ini kita usaha, Allah akan bagi jalan keluar. Kita jangan ada fikir lepas ni kalau ubat kan datang balik apa semua, jangan fikir buruk terhadap Allah, tapi fikir yang baik-baik. Kita kena ubah mindset. Kita perlu yakin siapa yang berusaha, Allah akan bagi jalan keluar. Kadang-kadang pemikiran kita juga menjadi sebab lah kita terkena gangguan balik. Masa kita fikir yang buruk, jadi buruk lah. Kita tak yakin dengan Allah, maka macam mana kita nak dapat sesuatu? InsyaAllah saya terangkan serba sedikit lah tentang gangguan. Apabila seseorang ada gangguan, cara saya mengesan gangguan ni melalui petanda mimpi dan juga sakit. Saya tak menggunakan kaedah telekan, scanning melalui nama ke gambar ke tidak, kerana ada sedikit kekeliruan di dalam itulah. Kerana mengikut hadis Nabi SAW, maka barang siapa percaya kepada telekan dan ramalan, maka amalannya 40 hari akan tertolak. Barang siapa percaya telekan, ramalan, dukun-dukun, bomoh-bomoh, maka dia telah kufur dengan agama yang diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi kita tak nak pesakit kita ini terus keliru dan terus menggadaikan ibadah, serta mungkin akan menggadaikan dia punya akidah akibat percaya telekan dan ramalan. Jadi kita buat kesan gangguan melalui petanda mimpi dan juga petanda sakit-sakit. Mimpi-mimpi yang biasa dan kerap sekali dialami oleh pesakit gangguan ni, yang pertama dia akan mimpi ular. Ini paling banyak sekali, ular. Dia akan mimpi bayi. Bayi tu tak kira lah menyusu, melahirkan, menimang, bertemu dengan bayi ke apa. Poin dia, kita ambil poin je, bayi. Dia akan mimpi harimau. Dia akan mimpi lembaga hitam. Dia akan mimpi lelaki atau perempuan akan kerap datang. Dia akan mimpi nenek-nenek. Dia akan mimpi orang berjubah datang mengajarkan sesuatu. Dia akan mimpi orang berpakaian pendekar. Dia akan bermimpi orang yang berpakaian serba kuning datang. Dia akan bermimpi puteri-puteri. Dia akan bermimpi rumah lama. Dia akan bermimpi menerima sesuatu ataupun disuapkan sesuatu lah. Jadi kita nampak malam ni ada Dia akan mimpi perkampungan dia yang tempat dia membesar. Dia akan mimpi ahli keluarga dia yang telah meninggal dunia kerap datang. Dan dia akan mimpi buaya. Dia akan mimpi terbang. Jadi ini adalah petanda-petanda mimpi. Mimpi yang kerap, mimpi yang berulang dan mimpi yang berepisod. Kalau 10 tahun sekali mimpi itu tak ada apa-apa lah. Subhanallah. Jadi bangsa jin yang menghuni tubuh ni, dia akan membuktikan bahawa dia ada dengan kita melalui petanda mimpi. Yang kedua, daripada sudut sakit pula, kita kesan sakit gangguan ni, kita pergi cek hospital, doktor mengesahkan kita sihat tapi kita sakit. Yang kedua, sakit yang berwaktu, lepas asar, lepas maghrib hingga subuh, sakit, emosi kacau, jadi baran malam, siang baik je. Mak diam je, aku tengok TV ni. Kalau malam, habis semua terbang. Maksudnya emosi dan juga sakit dia tu berwaktu. Lepas asar, biasanya lepas asar tu permulaan waktu dia lah. Lepas maghrib tu dia dah mula aktif. Dan sakit yang biasa-biasanya teruk ketika jam 12 malam dan 3 pagi. Itu waktu kemuncak lah. Subhanallah. Dan yang ketiga, sakit yang beralih-alih. Sekejap rasa sakit dekat bahu, sekejap rasa dekat pergelangan tangan, sekejap rasa dekat lutut. Macam ada benda yang bergerak bawah kulit kita. Kita rasa macam ada benda. Kita ingat semut ke apa, rupanya tak ada apa-apa. Sakit yang beralih-alih. Ikut dia lah, dia nak duduk kat mana, dia suka kat mana. Tapi biasanya poin-poin gangguan ataupun jin ni duduk di sendi-sendi body kita, penyambung tulang kita ni, sendi, di kepala, di belikat ataupun belakang badan, di pinggang kita. Perempuan biasanya di perut ataupun ari-ari, dan dia akan ganggu sistem wanita lah. Dan seterusnya, sakit yang bertempat ataupun gangguan yang bertempat di rumah,
di tempat kerja, di tempat kita bisnes, kita nampak macam-macam, jiwa kita kacau, kita sakit, kita pergi tengok wayang tak sakit pula. Kita pergi karaoke tak sakit pula. Itu jadi pelik tu. Maksudnya sakit yang bertempat. Dan yang terakhir, kita pergi jumpa pakar-pakar yang berkaitan dengan sakit kita ni, semua tak ada jawapan. Kita cuba apa-apalah, kata sakit pinggang, kita pergi urut pun tak jalan, kita pergi pakai slip disc pun tak jalan, pakai tulang pun tak jalan, ya. Jadi ini adalah sakit-sakit gangguan. Mana datang benda-benda ni semua? Ya. Banyak antara pesakit ataupun orang di alam Melayu ni mengata bila sakit je dia akan, siapa buat aku ni ah? Dia pun duk fikirlah sebelum ni dia gaduh dengan siapa. Sebenarnya pada dasarnya bukannya gangguan jin ni hanya datang pada manusia, ya. Kebanyakan sebenarnya yang terkena di alam Melayu ni adalah jin yang pernah diambil oleh nenek moyang kita terdahululah. Mereka mengambil jin atas kata ganti nama, saka, pendamping, penjaga, pelindung, kadam, sahabat. Itu kata ganti nama, ya. Dan pada dasarnya jin lah, cuma ada yang berwujud binatang, ada yang berwujud seperti manusia dalam wujud ciptaan mereka, bukan wujud yang sebenar. Jadi mereka ni mengambil untuk menjaga, melindungi dan membantu mereka atas keperluan harian lah. Dan kita pun faham sistem security zaman dulu, kurang askar polis, penjajah di mana-mana, kurang teknologi, nak buka tanah mana ada JCB semua, bawa satu parang, bawa satu bunjut, masuk dalam hutan. Jadi kalau jumpa rimau dalam hutan apa semua, apa dia nak buat? Dia tunjukkanlah jin rimau yang ada 2 ekor ni 3 kali ganda daripada rimau yang benar tu. Rimau yang benar tu lagi lah. Jadi mereka menggunakan jin-jin ni sebagai penjaga, pelindung dan pembantu. Contoh pula macam hantu raya ataupun lembaga hitam, ataupun di Indonesia dipanggil dengan nama genderuwo untuk menjaga tanah-tanah dan kebun mereka. Bila orang lalu tu nampak macam dia dekat kebun, padahal dekat rumah. Jadi itulah tujuan asal sebenarnya. Dan ilmu tu dan cara kaedah tu sebenarnya mungkin sesuai di zaman dulu. Tu sebab ramai orang dulu pakai benda tu. Kita pun tak boleh menyalahkan orang terdahulu. Asal agama Islam dulu dengan sekarang berbeza. Kita sekarang semua ujung jari. Orang dulu kalau mukadam je lah. Susah nak cari guru-guru yang datang ke kampung dan sebagainya. Jadi kenapa dia mengganggu anak cucu ke depan ni? Satu je reason, pasal kita tak bagi upah seperti orang-orang dulu bagi. Orang dulu kalau perasan lah, hotel-hotel biasa dia tahulah, kalau nak buat kenduri ke apa ke, setiap bulan ke, akan ada ahli keluarga yang meletakkan makanan di atas bumbung, meletakkan makanan, dia mengantar makanan ke dalam hutan dan juga menghanyutkan ke sungai. Ini sebenarnya cara memberikan upah atau pemakan lah kepada penjaga-penjaga mereka ni, ya. Dan bila sampai ke keturunan demi keturunan, kita tak nak mereka dan kita tak menjaga, tu yang dia datang mengganggu, memecah belahkan, menyakiti dan mencerai-beraikan kita semualah. Atas dasar upah tak dibayar. Itu je sebenarnya. Yang kedua, datang daripada kianat manusia. Manusia yang berkianat dengan kita, mencari dukun-dukun, bomoh dan juga pawang untuk melakukan sihir kepada kita. Setiap sihir yang dihantar, ada jin yang menggerakkannya. Dan setiap jin ada ilmu sihir lah, kalau jin tu bukan Islam. Jadi dia package macam kereta dengan minyak lah. Ataupun orang yang menjadi musuh kita secara senyap tu sendiri, dia ada saka dalam keadaan dia tak tahu. Dia tengok Facebook kita, dia mencela-cela kita, lalu kita sakit lah. Kerana jin yang ada pada dia tu terus pergi menyakiti kita tanpa disuruh. Yang ketiga, datang daripada jin liar yang suka dan jatuh cinta dengan kita. Mana-mana tempat kita pergi holiday semua, jangan seronok sangatlah. Orang cakap, amalkan baca bismillahirrahmanirrahim, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Doa-doa lah yang Nabi ajarkan 3 kul ke nak pergi mana-mana tempat. Pasal ada makhluk lain selain manusia yang ada pada bumi Allah Ta'ala ni. Dan banyak jin ni sebenarnya dia suka jatuh cinta dengan manusia sebab apa? Bila dia dapat jatuh cinta dengan manusia tu, dia rasa diri dia besar di kalangan jin lain. Kau tengok manusia ni sebaik-baik kejadian, awet aku ni. Dia rasa dia besar lah. Pakwa aku ni, kau tengok. Kau ada pakwa manusia. Itu sebab dia banyak datang pada manusia dan jatuh cinta dengan manusia. Dan seterusnya datang daripada ilmu ataupun mentera-mentera ataupun amalan yang kita belajar, yang kita
belajar berguru ataupun kita Google, suka-suka Google, amal, akan mengundang jin datanglah. Jadi hati-hati dalam nak berguru anak-anak muda, insya-Allah. Dan seterusnya datang daripada barang-barang pusaka ataupun barang-barang lama, emas lama, ataupun contoh seperti keris, tombak, pedang dan apa-apa saja barang mistik ataupun barang-barang yang berunsur tangkal yang kita dapat daripada keluarga, yang kita dapat daripada perawat ataupun kita beli daripada penjual-penjual. Cuma saya tegaskan di sini bukan semua keris ada hantu, ada jin lah. Keris ni simbolik orang Melayu. Cuma yang salahnya orang tu meletakkan kadam ataupun jin pada keris tu. Itu yang salah. Jangan takut dengan keris pula, insya-Allah. Jadi itu antara jalan-jalan dia. InsyaAllah selesai sudah saya menerangkan sedikit lah. Saya suka menerangkan walaupun dah berkali-kali dan setiap video saya cakap benda yang sama kerana manusia ni mudah lupa. Dia tengok video hari-hari, dia tanya lagi saya. Itulah manusia. Dan sebenarnya ilmu ni sangat penting. Contohlah lepas ni pergi mana-mana, ada kawan, ada jiran yang ada mimpi-mimpi dan sakit yang macam saya ceritakan. Makcik boleh terangkan, awak ada gangguan ni, pergi cari perawat. Maksudnya kita dapat membantu orang lain. Dan tujuan kita membuat video pun supaya kita dapat bantu orang lain dapat ilmu dan dapat jalan keluar. InsyaAllah. Boleh ikut saya baca. Ini dipanggil sumpah pemutus perjanjian. Nanti boleh baca dengan lafaz di mulut. Kalau ada rasa yang menahan ataupun cuba mengawal diri, paksa diri kita, kuatkan semangat kita. Mohon Allah mudahkan. Ikut saya baca. InsyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, aku berlepas diri dari segala perjanjian dengan jin, dengan sihir yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, yang aku terima secara rela ataupun secara paksa, yang aku terima secara sedar ataupun di dalam mimpi. Hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah segala perjanjian-perjanjian itu. Bebaskanlah diriku, ahli keluargaku, keturunanku, harta bendaku dari berkait dengan mereka. Berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku kesembuhan yang kekal, berikanlah aku perlindungan. Ampunilah dosa-dosaku dan terimalah taubatku ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Okey, sedikit tambahan. Ketika saya melakukan proses rawatan, jika diri kosong tidak ada apa-apa gangguan, maka tidak akan ada rasa apa-apa. Jika gangguan tu 50% ke bawah, akan ada tindak-tindak balas, sedawa, dah mula menikam, adalah tindak balas pada body kita bila mendengar ayat. Jika gangguan ni 50% ke atas, maka diri akan dikendali dan akan kerasukanlah. InsyaAllah kita yakin dengan Allah. Hari ini kita usaha, Allah akan bagi jalan keluar. Allah yang memberikan penyakit dan hanya Allah yang mampu menyembuhkan. Mudah-mudahan Allah akan sembuhkan kita semua yang sakit, insya-Allah, amin. Okey, boleh nanti ketika saya buat rawatan, akan ada sentuhan di ubun-ubun ataupun di belakang telinga ataupun di belakang badan. Saya akan ada touching dekat body lah, jangan terperanjat pula. Insya-Allah, tutup mata. Dalam hati ingat Allah banyak-banyak, zikir Allah, 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 Allah. Kalau ada rasa sakit yang amat sangat, bagi tahu. Kosongkan minda, ingat Allah saja. Ingat Allah saja, serahkan diri bulat-bulat kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tutup mata, tenangkan diri, yakin dengan Allah Ta'ala. Kena fokus. Niatkanlah hati, ya Allah, jika benar dalam tubuh aku, dalam kehidupan aku ada gangguan jin, ya Allah, bagi aku petanda, ya Allah, bagi aku petunjuk, ya Allah.
InsyaAllah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahil 'aliyyil 'azim. Bismillahil ghafurus syakur. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. التحيات والبركات الصلاة الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Tuhanku, izinkanlah aku merawat rohani dan jasmani ini, ya Allah. Jika di dalam tubuh mereka ada jin dan sihir, zahirkan ya Allah, buktikan ya Allah, tunjukkanlah ya Allah, hancurkanlah ya Allah, leburkanlah ya Allah, musnahkanlah ya Allah. Jika ada di luar yang mengganggu mereka, hirit mereka masuk dan zahirkan ya Allah. Permudahkan urusanku ya Allah, janganlah engkau persulitkan ya Allah. Hancurkanlah segala kebatilan ya Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله, zahirkan mereka ya Allah. Jika mereka ada di dalam, zahirkan ya Allah. Jika mereka ada di luar, mereka masuk dan zahirkan ya Allah. Hanya mereka-mereka yang terlibat ya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinuh. Ya Allah, zahirkan mereka dan kunci mereka daripada keluar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kunci ya Allah, jangan biarkan mereka menyelinap masuk, menyelinap keluar. Allah. Ya Allah, 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 ya Allah.
Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahi awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu. Ya Allah, ya Zahir, ya Allah, ya Zahir, ya Batin, ya Allah, ya Zahir, ya Batin, ya Ma'syarul Jin, zahirkan diri kamu. Ayo. Innama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kat sini pun ada satu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahi awalu wa akhir wa zahir wa batin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya Ma'syarul Jin, aku tahu kamu ada dalam. Zahirkan diri kamu. Tunjukkan diri kamu. Tunjukkan diri kamu. Tunjukkan diri kamu. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل. فنعم المولى ونعم النصير. Allahu Akbar. Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu ganggu dia? Kenapa kamu ganggu isteri orang? Cakap. Cakap. Kibang tu sikit. Kenapa kamu ganggu? Kunci dia ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. Allahu Akbar. Ya Ma'syarul Jin, kenapa kalian mengganggu keluarga ini? Cakap. Cakap. Mana datang kalian? Sebelum aku bakar dengan ayat-ayat Allah, cakap. Kenapa ganggu keluarga ni? Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, dengan ayat-ayat ini, ya Allah, beri mereka panas, ya Allah. Sempitkan selalu darah mereka yang menghala ke jantung, ke otak, ya Allah. Hancurkan segala ilmu-ilmu kebal mereka, ya Allah. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Allahu akbar. Kenapa ganggu keluarga ni, cakap? Kalian datang dari mana? Kenapa ganggu isteri orang, rogol isteri orang? Kenapa? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله. Kenapa ganggu anak Adam? Kalian datang dari mana? Tak ada. Saya tak buat apa-apa. Saya tak Apa agama kalian? Apa agama kalian? Cakap. Ya Allah, ya Rabbi. Subhanallah. Kenapa kamu ganggu isteri orang? Sungguh saya tak buat apa-apa. Kalian datang dari mana? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kamu ganggu isteri orang? Cakap. 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 Allahu Akbar. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدئا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عليم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله. الله sallallahu ala Muhammad. Kenapa kamu ganggu isteri orang? Cakap. Ha? Kenapa kamu rogol isteri orang? Ha? Aku bagi kamu gelak-gelak dulu. Kejap lagi aku sembelih leher kamu Okey. Janganlah ganggu kami, tolonglah. Jangan ganggu anak aku. Jangan ganggu anak aku. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Ya Allah, hancurkan kebatilan pada jasad ini ya Allah, pada matanya ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tutup semula ya Allah pendengarannya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به سحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلمته ولو كره المجرمون. الله أكبر. Seronok hari ini hari terakhir kamu insya-Allah dengan izin Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وظهرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Kamu kacau dia. Cakaplah. Seronok. Dapat ganggu manusia. Makcik sedar dah? Sedar? Istighfar makcik. Astaghfirullahalazim. Kamu tahu dia dah kahwin kan? Kenapa kamu ganggu isteri orang? Kenapa kamu ganggu isteri orang? Apa agama kamu? Kamu kenal Allah? Taklah gelak sangat. Tak ada orang buat lawak kat sini. Makcik buka mata dulu. Okey. Jaga emosi ke sini sikit. Baiklah. Aku bagi kamu 3 pilihan sekarang. Yang pertama, kamu pergi dan putuskan segala hubungan dengan dia. Yang kedua, kamu masuk Islam, bertaubat dan pergi. Dan yang ketiga, aku habiskan kamu. Fikirlah baik-baik. Allah nyatakan dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia supaya mereka menyembah dan beribadah pada Allah. Bangsa kalian diberikan syariat sama seperti kami. Cuma kalian bodoh kerana tidak dapat memandang kebenaran. Inna dina indallahil Islam. Allah hanya redha dengan agama Islam. Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi
qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jalla Allah ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Kenapa kamu gelak sangat? Boleh cakap? Kenapa? Rasa besar, rasa sombong, rasa diri kamu kuat. Ha? Kamu kuat? Ha? Kamu kuat? Ha? Siapa yang menciptakan kamu? Cakaplah, siapa yang ciptakan kamu? Cakap. Jangan ketawa je. Kalau aku ganggu isteri kamu, kamu marah tak? Ha? Marah ke tidak? Ha? Kalau aku ganggu isteri kamu, kamu marah ke tak? Ha? Boleh cakap? Ha? Ha? Cakaplah. Okey. Apa yang kamu nak dengan isteri orang? Ha? Cakap. Cakaplah. Ha? Apa yang kamu dapat berhubungan dengan manusia yang tak nak kamu? Jangan sombong dengan Allah Ta'ala. Tak ada makhluk yang kuat hanya Allah Ta'ala. Kamu asal dari mana? Cakaplah. Aku yakin Allah Ta'ala tu akan menghabiskan kamu sekejap lagi, insya-Allah. Kenapa ganggu keluarga ni? Cakaplah kenapa ganggu? Apa tujuan? Cakap. Sabar, dia psycho kita. Dia bagi kita emosi. Kita kena tenangkan. Dia bagi kita emosi je. Jin ni dia pandai, dia main emosi kita. Bila kita marah, kita gunalah api. Dia lagi kuat lah. Itu sebab kita kena tenang je, insya-Allah. Apa yang kamu dapat ganggu manusia? Apa yang kamu dapat ganggu manusia, mendampingi manusia, apa yang kamu dapat? Cakaplah. Bertaubatlah kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Maha Pengampun. Dan Allah itu Maha Menghukum. Kamu diberikan akal fikiran. Jangan jadi binatang yang tidak ada akal fikiran. Makcik tenangkan diri, makcik. Apa yang kamu dapat ganggu manusia? Apa yang kamu dapat? Cakaplah. Cakap apa yang kamu dapat ganggu manusia? Cakap kuat, cakap Allah je tahu. Cakaplah lain, cakap lain. Mereka semua tak nak kamu. Apa yang kamu buat ni dosa.
mengganggu anak Adam, melakukan sihir, mengganggu manusia. Apa gelak-gelak dulu? Gelak dulu puas-puas. Bagi Chan kamu gelak dulu. Fikirlah, bumi pun dah tua. Jin diberi akal fikiran, jin diberi hati, jin diberikan pendengaran mata untuk melihat kebenaran. Jangan sombong. Kerana sombong itu pakaian Allah Ta'ala. Selendang Allah Ta'ala. Hai. Oh no. Hey. Bismillah. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku habis jin ni, ya Allah. Izinkan aku menghabisi jin ni, ya Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil 'azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar. Wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukas. Keluarlah kau wahai musuh-musuh Allah, aku melaknatmu dengan laknat Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, hancurkan, leburkan, musnahkan segala kebatilan, segala jin yang ada dalam ini, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Falam. Inna Allah yaqulu al-haqqa bi kalimatihi.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر Sedar tak? Sedar? Panggil nama dia? Alhamdulillah. Astaghfirullahalazim. Istighfar. Kuatkan semangat. Jangan lemah. Yakin Allah Ta'ala akan bagi jalan keluar. Istighfar. Astaghfirullahalazim. Ikut saja baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah ya Allah. Kau selamatkan aku ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Atas hancurnya jin dalam tubuhku ya Allah. Jika ada lagi mereka ya Allah di dalam tubuhku ya Allah, di dalam kehidupanku ya Allah, di dalam rumahku ya Allah, hancurkan mereka ya Allah, musnahkan mereka ya Allah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Boleh ambil air cawan. Saya nak buat air mineral, air penawar. Apa, rehat dulu. Ya Allah. Kerana Engkau sahaja yang mampu memberikan semua ini ya Allah. Yakin betul-betul dengan Allah, pasrah, minta betul-betul dengan Allah Ta'ala, insya-Allah. Astaghfirullah. Tutup mata balik, tenangkan diri balik, ingat Allah balik. Dah? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة
بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Okey, boleh buka mata. Ada rasa apa-apa lagi tak? Ada rasa berdebar-debar lagi tak? Ada nampak apa-apa tak? Ada rasa debar-debar sikit-sikit. Asyik? Tak ada. Awak tak ada? Tak ada. Tangan tu sakit lagi tak? Ha? Tak ada dah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah, Alhamdulillah, Allah mudahkan. Kita dah double check pesakit. Jadi kita akan sambung selepas siap mandian mereka. Kita akan sambung untuk interview mereka. Bye. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentakdirkan segala takdir. Sesungguhnya manusia ini tiada daya dan upaya melainkan atas kuasa dan kehendak Allah.
Allah lah yang memudahkan dan Allah lah yang menyulitkan. Alhamdulillah, walaupun sulit, Allah mudahkan juga urusan kita pada malam ini. Jadi kami dah selesai untuk rawatan pada malam ini. Jadi kita akan tanyakan kepada pesakit-pesakit yang terkait dengan gangguan ni, apa yang mereka rasakan sebelum dan selepas rawatan. Selepas rawatan rasa badan rasa ringan lah. Badan rasa ringan. Rasa segar. Ada berdebar-debar lagi tak? Tak ada. Tak ada dah. Tak ada. Alhamdulillah. Tangan yang sakit tu semua hilang sakit. Semua dah hilang. Alhamdulillah. Okey, isteri? Daripada sebelum rasa berdebar yang amat, tapi sekarang alhamdulillah rasa kurang sikit, sangat kurang, tapi terasa sikit lah. Dan badan pun terasa ringan dan tak ada sakit apa-apa. Alhamdulillah. Asyik? Tadi masa awal tadi rasa berat lah, rasa hati tu memang ada rasa bungkam ni tu kan. Ni alhamdulillah rasa ringan, rasa lebih berlapang dada lah, alhamdulillah. Rasa tenang lah. Alhamdulillah. Jadi adik yang 2 orang ni tak ada apa-apa. Cuma satu soalan saya lah. Macam makcik tak pernah tengok anak yang ni kerasukan. Jadi bila tengok dia kerasukan tadi, apa yang makcik rasakan? Saya rasa bersalah. Rasa bersalah? Sebab selama ni saya banyak curahkan perasaan pada dia. Semua tekanan perasaan masa hidup berkeluarga, dia sebagai anak sulung banyak mendengar. So saya syak dia mempengaruhi emosi dia lah. Memang dia dulu saya tegur supaya jaga emosi, kawal emosi, sebab ibu sedar memang dia banyak cabaran lah, lagi dah kahwin, lepas tu sambil tu sedang belajar juga. Jadi berat kan. Jadi bila dia kena macam tu, saya anggap salah saya lah. Itulah. Dan lagi satu tadi makcik kerasukan 50-50 ke ataupun tak sedar? Ataupun dia hanya kawal sedikit saja? Saya rasa saya lebih mengawal dia. Makcik boleh mengawal saya dia tahu saya kawal dia. Dan saya tak ada rasa berat sangat masa cik cuba nak apa kita panggil, rawat saya tu. Saya tak ada rasa berat. Dan saya memang sentiasa itulah berzikir, sebab saya yakin Allah yang lindung kita. Jadi kita kena lawan lah gangguan-gangguan tu. Cuma macam cik perasan tadi, memang kata hijab terbuka sebagainya, itu memang di luar kemampuan saya lah. Okey, awak pula ketika kerasukan tu 50-50 ke atau langsung tak ingat apa-apa ke, macam mana? Saya masa tadi tu saya kenal semua orang. Saya kenal juga Abang orang yang nak cuba membantu saya sebenarnya memang saya tahu, tapi saya tak mampu. Fikiran saya boleh berfikir, tapi saya tak boleh nak berkata-kata selain daripada yang terkeluar tadilah. Ketawa semua tu. Tapi saya sedar, saya tahu suami saya dekat sebelah semua. Saya nampak muka adik-adik saya, ibu saya, tapi saya tak mampu nak membuat apa-apa sebarang pergerakan fizikal dan juga perkataan. Maksudnya masih mendengar, masih boleh sedar situasi yang sedang terjadi, tapi tak ada kontrol perwatakan, di cara ketawa dan sebagainya tu kan. Saya mendengar soalan-soalan daripada Abang Wan tadi tanya saya, tapi yang saya tahu jawapan yang sepatutnya saya jawab, tapi saya tak mampu nak keluar. Macam lisan ni macam lisan terkunci tu, Subhanallah. Okey, suami pula. Soalan terakhir, selama berkahwin dengan isteri, dan dia tak sangka isteri dia ada gangguan yang sampai tahap sebegini, dan dia agak terperanjat tengok isteri dia macam ni malam ni. Jadi apa reaksi dia selepas melihat isteri dia yang selama ni dianggap mimpi mainan tidur je, hari ni Allah tunjukkan pada dia, apa yang dirasakan? Rasa bersalah pun ada. Sebab dia pun pernah bercakap dengan saya daripada awal, semua saya tak percaya lah. Bukan tak percaya, cuma tak ada tindakan, tak ambil tindakan lagi awal lah untuk merawat dia. Saya ingat itu perkara biasa, lebam-lebam tu perkara biasa, saya ingat. Tak sangkalah sampai dia kerasukan macam ni. Itulah. Jadi sebenarnya paling penting sekali lah,
Jika ada anda sebagai seorang suami ataupun sebagai seorang isteri ataupun sebagai ahli keluarga, bila ada keluarga yang ada masalah, ada mimpi-mimpi yang sebegini, ada sakit-sakit misteri, kita kena bagi support yang kuat. Pasal kalau kita abaikan mereka, kita menolak, mana ini mainan tidur lah, tak ada apa-apa lah, kau ni nampak hantu semua, merapu lah kau. Jadi bila kita buat macam tu, pesakit ni akan semakin jauh dan semakin dikawal oleh bangsa-bangsa jin ni. Pasal keluarga dia sendiri tak percaya dan tak nak bantu dia, itu yang akan menyebabkan pesakit akan lebih teruk. Jadi sebenarnya macam saya cakap lah, dalam video ni kita nampak macam mana kita sebagai manusia, kadang-kadang kita alpa, kadang-kadang kita reka, dan kita boleh jadikan pengajaran yang terjadi pada pesakit-pesakit ni sebagai pengajaran ke depan. Kita perbaiki diri kita, hubungan kita dengan suami isteri, dengan keluarga, macam mana sebelum ni mungkin kita tak berapa ambil berat, dan lepas ni, selepas tengok video ni, kita akan jadi seorang yang lebih baik. Pasal tak ada manusia yang tak buat salah dalam hidup dia, dan Allah suka manusia yang buat salah lalu perbaiki diri. Tak kira dengan Allah ke dengan manusia ke, kita buat salah, kita baiki diri, kita jadi lebih baik lepas ni. Bila Allah dah buktikan sesuatu, kita nampak, lepas ni aku kena jaga isteri aku lebih baik. Jadi ini semua ada hikmah dia sebenarnya. Di dalam keburukan akan ada satu benda yang baik untuk diri kita. Kita je kadang-kadang merasakan keburukan itu benda yang kita benci. Pada dasarnya ada hikmah yang terselit sebenarnya. Dan apabila seorang diuji, ada 3 hadiah Allah bagi dia bila dia beriman dan juga redha dengan ujian Allah ni. Allah akan menghapuskan segala dosa dia, Allah akan mengangkat darjat dia, dan Allah akan memberikan pahala buat dia. Kalau dia beriman kepada qadar dan qadar Allah. Jadi kata-kata akhir insya-Allah. Kata-kata akhir, alhamdulillah lah. Semua dah selesai, dah selamat semua. Jadi cuma lepas ni kita akan bagikan amalan, jaga amalan baik-baik, perbaiki solat balik. Amalan tu boleh dibuat ketika datang bulan. Pasal kita bukan baca Quran, kita bukan ngaji, ayat-ayat lazim, Fatihah, 3 kul, zikir-zikir, semua boleh dilakukan ketika datang bulan. Kita jadikan ayat-ayat lazim yang ringkas ni dan juga zikir-zikir, selawat, istighfar ni sebagai benteng diri kita. Lebih lagi wanita ketika datang bulan tu, jika anda tidak melakukan apa-apa pun, maksudnya diri ini langsung tak ada shield, tak ada satu perisai lah. Itu yang perempuan kalau datang bulan ni marah dia luar biasa. Pasal banyak bisikan syaitan dan syaitan-syaitan cuba datang pada dia ketika dia datang bulan. InsyaAllah perbaiki amalan, jaga amalan dan perbaikilah mana yang patut. Dan kita harapkan semua yang menonton boleh mendoakan ahli keluarga ni, yang mana tahu doa anda dikabulkan Allah Ta'ala. Mungkin anda kekasih Allah yang Allah cinta, sebab anda mendoakan mereka, mereka akan dapat kesembuhan yang kekal. InsyaAllah kalau ada salah dan silap terkasar pada pihak saya minta maaf lah. Apapun kebenaran tak pernah mengalah. Bye.